bab 6. Bab 6, kalau kamu baca buku teks tu dia agak macam mengelirukan, dia ada macam banyak. Okay, sebenarnya dia tak banyak pun, ini je yang kamu kena hafal. Okay, ini nota dia yang kamu kena hafal. Okay, mari cikgu terangkan satu-satu. Okay, bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okay, dia melibatkan gambar-gambar bulatan dan sambungan daripada tajuk-tajuk sudut yang kamu belajar masa tingkatan 1 dan 2. Okay. Dalam bulatan sebenarnya kamu sudah belajar jejari, kamu sudah belajar pusat, kamu sudah belajar lilitan. Pusat tu yang mana? Yang ni titik ni dipanggil pusat. Lilitan yang mana? Lilitan ni daripada sini pusing sampai tu, itu namanya lilitan. Jejari yang mana? Jejari yang ini, daripada pusat pergi ke lilitan. Tu jejari. Ini jejari, ini jejari, ini jejari. Diameter yang mana? Diameter yang ada jejari, lepas tu ada satu garisan straight lalu dia. Itu diameter. Okay, sekarang kamu sudah kenal bahagian-bahagian penting. Okay, sekarang cikgu nak ajar sudut. Okay, sudut yang kamu kena hafal rumus dia. Bukan rumus lah, nota dia. Okay. Tengok yang pertama. Gambar rajah pertama ini adalah bulatan. Okay, dalamnya ada satu bentuk macam ni. Ini pun sama. Okay, ini kenapa saya buat simbol ni? Ini maksudnya lengkuk dia sama. Okay, sama. Lengkuk ini dengan lengkuk ini sama. So, apabila ada lengkuk yang sama, dari lengkuk ni dia pergi ke lilitan. Dari lengkuk ni pergi ke lilitan. Jadi, apa yang berlaku? Sudut ini akan sama nilai. Ataupun kemungkinan, ada satu lengkuk kat sini. Lengkuk ni sama. Okay, dari sini pergi langgar sini. Sampai sini je, tak boleh lebih. Okay. Dari sini sini. Okay, jadi sudut di sini pun sama juga. S juga. Ataupun sini 20, sini 20, sini pun mesti 20. Apa syarat dia? Syarat dia mesti mempunyai lengkuk yang sama panjang, dan syarat lagi satu, mesti yang bucu dia ni menyentuh lilitan. Kalau terlebih ataupun tak sampai, kamu tak boleh kata dia sama. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga. Kamu nampak bentuk dia macam berbeza. Sebenarnya dia sama dengan situasi sebelah ni tadi. Bezanya dia guna lengkuk yang ini satu. Lengkuk ni, dia pergi sini. Pergi sini. Okay. Pergi sini. Patah balik sini. So, dia menggunakan lengkuk ini. Okay. Dia menggunakan lengkuk ni. Lepas tu sekarang, apa berlaku? Dari lengkuk yang sama ni juga, dia pergi sini, pergi sini. So, kamu nampak dia pergi sini satu, dia pergi sini satu. Jadi, sebab tu dia mempunyai sudut yang sama. Y. Okay, kenapa ni sama? E. Sebab dia menggunakan lengkuk ini, lengkuk ni. Okay, dari lengkuk ni dia pergi ke E. Dan lengkuk ni dia pergi ke E. So, sebab itulah dekat bucu ni dia sama nilai sudut dia. Sebab apa sama? Sebab lengkuknya sama. Okay. Lepas tu kita tengok ni. Ini beza sikit. Ini ada apa ni nama ni? Namanya pusat. Okay. Jika dari pusat ada dua jejari. Okay, dua jejari ni. Ini pun sama. Dua jejari ni. Dan jejari ini mempunyai panjang lengkuk yang sama dekat sini. Dua jejari ni dia ada panjang lengkuk yang sama. Jadi apa jadi? Sudut dekat pusat dia pun mesti sama. Okay. Satu lagi ni. Kalau ada pusat. Lepas tu ada apa nama ni panjang ni? Straight ni? Diameter. So apabila ada pusat, ada diameter. Kemudian dari diameter ni terbentuk satu bentuk segitiga. Okay. Setiap bucu segitiga tu mesti kena daripada lilitan. Dia akan menghasilkan sudut 90. Ni maksudnya, kalau bentuk segi empat ni maksudnya sudut 90. Ingat dia mesti berhadapan dengan siapa ni? Dengan pusat. Okay. Sudut 90 ni dia mesti berhadapan dengan pusat ni. Okay, ingat. Satu lagi. Kalau ada bulatan, ni apa ni? Pusat. Dari pusat dia ada jejari. Ni.
Dari jejari ni dia pergi ke lilitan. Sambung lagi. Apa berlaku? Sudut di lilitan dengan sudut dekat pusat ni, apa berlaku? Saiznya 2 kali ganda di pusat. Maksudnya kalau sini 50 darjah, di sini jadi berapa? Di sini jadi 100. Kenapa jadi 100? Kenapa jadi 100? Sebab di sini dia mesti 2 kali ganda berbanding di lilitan. Ni nampak cara dia. X, 2X. Dia 2 kali ganda. So kalau sini 20, sini akan jadi 40. Kalau sini 80, sini berapa? Sini 40. Boleh? Lagi satu, sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran, kamu kena hafal bentuk dia macam ni. Bentuknya mesti ada segi 4 duduk dalam bulatan dan syarat keempat-empat bucu ni. Ni bucu. 1, 2, 3, 4. Keempat-empat bucu mesti menyentuh lilitan. Okay, jadi keempat-empat bucu mesti sentuh lilitan. Kita akan boleh menggunakan ni lah. Nota sisi 4 kitaran. Iaitu A tambah C ialah 180. Ni, sudut yang bertentangan ini. Tapi syarat di bahagian dalam ya. Sudut yang bertentangan di bahagian dalam ni kalau ditambah mesti 180. B tambah D sama dengan 180. Dua sudut dekat sebelah ni kalau ditambahkan mesti 180. Okay, ini memang sudah diberi rumusnya. Okay, profesor tu dah sahkan ini kita boleh guna. Okay, so kita ambil je, hafal. Okay, kemudian kita tengok pula. A adalah sama dengan F. A yang dekat dalam ni sama dengan dekat F ni. Jadi macam mana nak hafal ni? Saya nak hafal. A sama dengan F. Dia tak boleh sama dengan E ya. Dia mesti sama dengan F. Jadinya, macam mana nak hafal? Sudut di luar adalah sama dengan sudut di dalam yang bertentangan. Tu cara saya hafal. Sudut di luar adalah sama dengan sudut di dalam yang bertentangan. Jadi, F dengan A ni mesti sama. Sama nilai. Kalau sini 100, F pun mesti 100. Okay. Tengok E. E apa tadi? Sudut dekat luar, ni sudut peluaran kita panggil. Sudut dekat luar adalah sama dengan sudut di dalam yang bertentangan. Jadi, E sama dengan B. Okay, contohlah kalau saya tambah lagi sini. Saya tambah sini M. Sudut dekat luar adalah sama dengan sudut dekat dalam yang bertentangan. Jadi, M sama dengan siapa? M sama dengan D. Okay, faham dah? Okay, sekarang kita belajar satu lagi jenis. Tangen kepada bulatan. Okay, tangen kepada bulatan. Senang saja. Dia mesti ada bulatan. Dia mesti ada pusat. Ni pusat ni. O. Dan dia mesti ada jari. Jari iaitu dari pusat pergi ke lilitan. Okay. Lepas tu, ada satu titik sentuhan. Kenapa berlaku titik sentuhan? Apabila ada satu garis yang melalui lilitan. Okay, apabila ada satu garisan lurus yang melalui lilitan, dia akan wujudnya satu titik sentuhan. Jadi, titik sentuhan ini, dia mesti berserenjang dengan jejari. Mesti berserenjang dengan jari. Apabila dia berserenjang dengan jejari, dia akan menghasilkan sudut 90. Jadi ini je kamu kena hafal. Ada jejari, ada titik sentuhan, ada 90 darjah. Nanti cikgu ajar kamu macam mana cara nak guna, nak hafal rumus ni. Nak hafal nota-nota ni. Okay. Jadi garisan ini akan dipanggil tangen kepada bulatan. Garisan ni tangen kepada ni bulatan. Okay. Ini selanjutnya lah. Ini kamu mesti dah boleh faham dah. Kalau kamu faham yang atas tadi, yang basic, kamu akan boleh faham yang ini. Okay. Apabila ada satu garis lurus melalui lilitan, apa jadi? Akan menghasilkan sudut 90 sebab ada jari. Okay. Ini pun sama juga. Ada satu garisan lurus. Okay, ada titik sentuhan. Dia akan wujud jari adalah 90.
darjah. Okay. Lepas tu sudut X, sudut Y. Apa kaitan dia? Ini kena hafal. Ini kena hafal. X tambah Y adalah 180. Ini dengan ini adalah 180. Okay. Kita tinggal guna je. Dia dah bagi tahu dah. Kita ambil je. Okay. Ini kalau benda yang sama, dia potong kepada dua bahagian. Okay. Jadi sebenarnya potong kepada dua dia, saiz dia adalah sama. Maksudnya X tadi dipotong kepada 2. Jadi separuh sana ambil A, ni pun ambil A. Contohlah semua ni ada 100. Jadi kalau potong pada 2, dia 50, dia pun 50. Yang ni pun sama juga. Y ni potong kepada 2. Seorang ambil B, seorang ambil B. Dia benda yang sama je dengan atas tadi. Ini sudut antara tangent dan perentas. Sudut antara tangent dan perentas. Apa tu? Ini tangent, satu garis lurus ni yang melalui bulatan dipanggil tangent. Perentas yang mana? Kita belajar tingkatan 1 dulu, perentas tu yang ini. Mana-mana garisan ni perentas, ni perentas, ini perentas. Mana-mana saja adalah perentas. Jadi, apabila ada bentuk macam ni, bentuk segitiga, tak kira lah macam ni ke, ikutlah lukisan tu nanti. Tapi ini basic dia. Apabila ada bentuk segitiga ni, titik sentuhannya ni, bucu dekat sini akan menghasilkan segitiga yang lain. Bukan menghasilkan segitiga lain, menghasilkan bucu yang lain ni. Okay, jadi apa kaitannya? Sudut di luar ni adalah sama dengan sudut di dalam sebelah dia. Dia bukan yang sini Sudut di luar ni adalah sama dengan sudut di dalam yang sebelahnya sini. X pula sudut di sini sama dengan sudut di dalam yang sebelah sananya pula. Okay, dia mesti sama nilai. Okay, nanti cikgu ajar macam mana cara nak guna. Ini pun sama. Bezanya, terconteng pula. Macam mana nak back? Okay. Bezanya dengan yang tadi hanya ada satu bulatan. Sekarang ni ada dua bulatan. Jadi kalau ada dua bulatan, tangent dia kena dekat sini satu, dekat sini satu. Jadi namalah tangent sepunya. Okay. Nanti kamu baca yang selanjutnya lah. Ini simple saja ni. Okay, itu sahaja.